jin apa yang ganggu bayi ni. Dia suka kacau bayi. Suka agak-agak orang kata. Nama jin ni Ummu Sibian. Ummu Sibian ni jin yang ganggu bayi. Ada jenis-jenis jin ni. Ada yang jenis jin ganggu rumah tangga orang, nak pecah belah dengan keluarga orang kan. Ada jin yang suka dengan kita. Itu lain pula. Banyak jenis jin lah. Beberapa itu nanti kita cerita lagi kan, jenis-jenis jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni kita orang dah boleh pergi sembahyang Jumaat kan. Jadi ni dah siap-siap lah nak pergi sembahyang Jumaat. Jadi kita nak tengok macam mana suasana dia. Sambil-sambil tu saya nak cerita pasal apa, kalau kita, bayi kita ni kena gangguan jin, apa kita nak buat. Okay, jadi jom kita check apa yang saya nak kongsikan hari ni. Sambil-sambil kita nak pergi sembahyang Jumaat. Ini first time sembahyang Jumaat kat Selangor. Untuk seluruh Selangor lah. Jadi apa lagi, saya pun tak sabar ni. Okey, jom kita gerak. Nak pergi tengok sembahyang Jumaat. Okey. Thank you sebab tekan video ni, dan tolong tekan butang subscribe sebab subscribe tu free je. Kami baru di YouTube, jadi dengan tekan subscribe, korang akan bantu kami untuk maju ke depan. Bantu kami untuk dapatkan 1000 subscriber pertama. Dia syarat dia nak pergi tadi, dia bagi tahu kena ada apa ni, 500 jemaah je yang boleh pergi. Lepas tu kena bawa IC. Kena bawa IC sebab dia nak check semua kan. Kita gerak. Kita sambung je dan kita balik. Lupa. Nak kena ada ni apa? Sejadah. Tak tahu lah kena bawa sejadah sendiri tu macam mana. Tapi kita standby je lah kan. Standby sejadah. Okey, jom. Nak ada sejadah, kita gerak. Macam yang saya nak cerita tadi, saya nak kongsikan pasal apa, macam mana kalau bayi kita ni kena gangguan. Okay, selalunya kita tengok bayi kita ni kena gangguan masa bila? Kena gangguan masa nak maghrib. Waktu maghrib kena gangguan kan? Sebelum nak maghrib atau selepas maghrib. Kadang-kadang tak juga, malam-malam kan asyik menangis je. Bagi susu dah, cek pampers dah. Jadi bayi ni selalu menangis lah waktu malam kan. Semua dah kenyang pun dah, apa semua dah, tapi tetap dia menangis. Kenapa? Ini yang kita nak cerita ni. Okay, jadi sekarang ni kita nak gerak ke masjid. Sambil-sambil tu saya nak share lah kan, macam mana kita nak buat bila baby kita ni menangis. Di antara sebab-sebab dia ni, baby ni kadang dia ternampak kan, kadang hijab dia terbuka, nampak benda-benda tu kan. Dikatakan jin dan syaitan ni penuh. Kalau kita nampak kan, kalau hijab kita terbuka, jin dan syaitan ni penuh dekat muka bumi ni. Sampai kita tak larat kan, boleh lemas. Okay, jadi sambung balik apa yang saya nak cerita tadi. Macam mana kita nak selesai masalah baby kita menangis ni, dan macam mana kita nak dan apa masalahnya kan, apa yang jadi sebenarnya kenapa baby menangis. Okay, jadi antara salah satu sebab kenapa baby menangis, macam tadi lah saya cakap, hijab dia terbuka kan. Jadi dia nampak macam-macam kan, ataupun bak kata orang tua kan, macam ni jin sergah-sergah dia nak main dengan baby kan. Jin pun nak main dengan baby. Tu yang jadi baby menangis lah. Dia ketakutan lah. Sebab apa? Jin kan, syaitan ni diciptakan, dijadikan daripada api. Kalau malaikat tu pun yang dijadikan daripada nur, daripada cahaya kan. Nabi Muhammad tengok malaikat Jibril pun sampai pengsan kan, 2-3 kali pengsan. Tu daripada nur. Ini dijadikan daripada api. Lagilah buruk rupanya kan. Jadi bila bayi ni tengok, memang dia akan terkejut lah kan, akan takut lah.
Jadi yang seterusnya, kadang-kadang bayi ni dia menangis, mungkin kita masuk kawasan perkampungan. Masuk kawasan perkampungan tu pula, ada pula orang yang beramal dengan syaitan iblis ni. Ada yang bela jin, ada yang bela hantu raya lah, bela apa lagi sini, bela toyol kan. Macam lah, kita tak tahu lah kan. Kampung-kampung ni kan, kadang orang-orang beramal, orang-orang dulu, orang-orang lama, orang-orang tua kan. Jadi yang seterusnya apa, kadang kita lalu kawasan hutan. Contoh kita lalu highway Karak kan, sini hutan kan, kiri kanan hutan, highway Karak lama kan, kiri kanan hutan. Jadi benda-benda macam tu ada lah. Sebab apa, hutan ni memang tempat dia tinggal kan. Ada lah benda-benda jin syaitan ni semua. Ataupun kita masuk kedai makan, kita bawa anak kita, baby kita. Kedai makan ni dia amalkan ilmu pelaris. Supaya apa? Supaya ramai tertarik datang kat kedai dia kan. Ilmu pelaris ni cerita-cerita pasal restoran kan. Ni nanti kita cerita. Ada yang orang amalkan ilmu pelaris ni. Jadi bila-bila amalkan ilmu pelaris macam ni, dia guna apa? Guna jin lah. Guna syaitan, iblis, jin. Jadi benda ni pun boleh jadi sebab kenapa bayi kita tu menangis tak berhenti-henti. Jadi cara dia apa, kita nak selesaikan masalah ni ataupun tapi sebelum kita nak check, nak selesaikan, kita nak apa, kita nak settlekan lah supaya nak bayi kita tak menangis. Kita check dulu, kadang bukan menangis sebab benda lain kan. Kadang menangis sebab apa, sebab pampers dia tak tukar, ataupun dia ada buang air besar sikit dia kan. Macam ada anak buah saya dulu, berak sikit kan. Jadi cek-cek apa semua tak ada, bawa pergi hospital apa, tak ada apa-apa kan. Rupanya bila mak saya buka, pampers ada lah tahi sikit. Jadi dia dah melecet kat situ. Kadang budak gatal ke apa, kita tak tahu kan. Tapi kalau semua ni tak ada kan, sakit fizikal ni semua tak ada, pergi hospital, klinik pun doktor cakap tak ada apa-apa pun, jadi kemungkinan kena gangguan jin. Nama gangguan jin ni apa? Jin apa yang ganggu bayi ni. Dia suka kacau bayi, suka agak-agak orang kata. Nama jin ni Ummu Sibian. Ummu Sibian ni jin yang ganggu bayi. Ada jenis-jenis jin ni. Ada yang jenis jin ganggu rumah tangga orang, nak pecah belahkan keluarga orang kan. Ada jin yang suka dengan kita, itu lain pula. Banyak jenis jin lah, beberapa. Itu nanti kita cerita lagi kan, jenis-jenis jin. Jadi Ummu Sibian ni dia kerja dia kacau bayi. Jadi susah lah kita kan, mak ayah. Bayi kita asyik menangis, melalak, terjerit-jerit. Kita nak semayang, nak berzikir, nak beramal pun susah. Dia kerja jin ni, mengacau orang kerja dia kan. Jadi apa kita nak buat, kita ambil satu air botol mineral, kita beli. Kalau tak ada air mineral, kita air tapis pun boleh kan, air kowe ataupun air kuku pun boleh. Air tapis, tapi jangan air panas lah, air biasa je. Jangan air sejuk pun, tak payah, air biasa. Dah satu botol penuh. Pertama kita baca Al-Fatihah. Kedua kita baca ayat kursi. Mula baca Al-Fatihah sekali, kemudian kita baca ayat kursi 11 kali. Ayat kursi ni kita baca 11 kali. Macam mana nak baca dia? Kita baca dengan cara wakaf 9. Kita nak sampai masjid. Ingat nak pergi masjid satu lagi, masjid besar, tapi kita pergi masjid dekat je lah. Alang-alang tak ada buat apa ni kan, lepas tu duduk pun seorang-seorang. Jadi saya nak kongsikan lah yang tadi tu kan. Sambung balik. Nak sambung balik apa yang saya cerita tadi. Apa yang saya cerita tadi, pasal cara kita nak buat macam mana kan. Kalau apa, jadi dekat anak kita nangis ke apa ke kan. Jadi ni saya nak sambung ni. Baca.
Jadi tadi kita berhenti pada ayat kursi wakaf 9 kan. Okay, itu dah tak ada masalah. Nanti saya tunjuk saya letak gambar lah kat sini. Ni gambarnya kan. Kalau boleh tengok di bulatan-bulatan tu lah wakaf 9. Berhenti dekat situ. Okey, kita sambung balik. Tadi ni Mas ni membuatkan tak selesa nak bercakap. Sedut-sedut hidung. Okey. Jadi kita sambung balik apa yang saya nak cerita ni. Lepas kita baca wakaf 9 tu, kita baca 3 kul. 3 kul yang mana? Kul Allah dan surah Al-Ikhlas, Kul a'udzu birabbil falaq, dan Kul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Jadi kita baca 3 kul. 3 surah ni. Kemudian lepas kita dah baca 3 kul, kita baca apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Kita selawat. Kita selawat 11 kali. Selepas kita selawat 11 kali, kita Allahumma salli. Lepas kita selawat 11 kali, kita tiupkan dalam air. Apa yang kita dah baca tadi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi Al-Fatihah sekali. Kemudian ayat kursi 11 kali. Ayat kursi wakaf 9 11 kali. Lepas tu kita baca 3 kul. Lepas tu kita selawat 11 kali. Lepas tu kita tiupkan ke dalam air, sama ada air tapis ataupun air mineral. Jadi bila kita dah tiup tu, kita tiup sampai nafas kita habis. Tiup macam kita tiup dah sampai nak ambil nafas baru. Itu lah maksudnya tiup sampai nafas habis. Lepas tu air tu apa yang kita buat lepas kita dah tiup, air tu kita bagi dekat bayi tu, kita mandikan dia kan. Kita gunakan air tu untuk mandikan dia, ataupun kita gunakan air tu kita basuh muka bayi tu, basuh mata dia kan. Lepas masa kita nak mandikan tu, kita baca apa? Kita baca ayat ni, kita baca وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kita baca ayat ni. Kemudian kita basuhkan muka bayi tu ataupun mata dia, ataupun kita basuhkan, kita mandikan dia satu badan. Wallahu a'lam. Jadi itu je. InsyaAllah kita niat masa kita mandi tu, kita niatlah kesembuhan. Kita niat supaya masa kita baca ayat tu, masa kita baca ayat waja'alna ni, kita niat supaya Allah tutup hijab anak kita. Tutup hijab dia. Dia ternampak benda-benda yang tak sepatutnya dia nampak. Kita niatkan kita tutup hijab dia. Tu je. Okay, nanti kita jumpa lagi di video yang akan datang, mungkin dengan cara yang lain. Sebelum ni saya kat kerusi je kan. Kat kerusi tu still ada, tapi nanti kita buat lagi lah kan. Kita tukar-tukar cara sikit kan. Walaupun macam nampak vlog apa semua kan, tapi kita masih memberi perkongsian yang sama, iaitu sekitar dunia saka, sihir dan santau. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang setiap hari Ahad, waktu yang sama pukul 8 malam. Jadi jangan lupa untuk sokong saya dengan cara apa? Subscribe, like, comment and share. Lagi banyak kita share, lagi banyak orang lain pun dapat manfaat, orang lain pun dapat orang lain pun dapat ilmu, orang lain pun dapat pengetahuan ni dan boleh amalkan. Contoh mereka, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang di luar sana ada masalah dengan bayi asyik menangis je kan. Tapi ini yang apa yang saya ceritakan ni, kalau kita tak dapat nak jumpa perawat, kalau kita tak dapat nak berubat dengan ustaz-ustaz kan, dengan perawat, jadi kita
kita buat sendiri. Lebih afdal lah sebab kita ibu bapa kepada anak kita. Jadi yang sebaiknya buat yang ayah lah. Kalau tak ada ayah, anak lelaki ke yang besar-besar sikit, tak pun pakcik dia ke, sebaik-baiknya lelaki lah kita buat. Yang baca-bacakan ayat ni guna tipkan pada air. Okay, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong share video ini supaya kami dapat 4000 jam waktu tayangan. Jumpa lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum.